Okey, so kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. So sekali lagi cikgu ingin mengucapkan selamat sejahtera lah kepada semua pelajar. Okey. Hari ini kita akan masuk bab 7. Okey, bab 7 bab koordinat. Okey. So, saya ingin kongsikanlah okey ayat ini iaitu I think therefore I am. Okey, orang yang cakap ayat ini bukan saya tapi ini ya Rene Descartes. Rene Descartes. Dia yang katalah I think therefore I am. Okey. Saya berfikir maka saya wujud. So pastikan kita menggunakan akal kita lah. Okey. So kenapa saya nak beritahu tentang ayat ini? I think therefore I am. Okey, sebab Rene Descartes yang memperkenalkan lah sistem koordinat. Sistem koordinat. That's why kita ada apa? Sata Cartes. Okey, Sata Cartes. Okey. So kamu telah belajar tentang Sata Cartes. Apa itu Sata Cartes? Sata Cartes, okey, Sata Cartes terdiri daripada satu garis mengufuk. Okey, garis mengufuk ataupun horizontal lah. Contohnya di sini ya. Dalam gambar raja ni yang warna biru, okey, ialah satu Sata Cartes di mana kita ada satu garis nombor mengufuk. Okey, garis nombor mengufuk dan satu garis nombor mencancang. Okey, mencancang atau vertikal. Nampak ni? Kita ada satu garis nombor mencancang. Vertikal. Okey, yang bersilang pada sudut tegak. Sudut tegak berapa darjah? Sudut tegak berapa darjah? 90. 90. Okey, so kita ada paksi mengufuk dan paksi mencancang yang bersilang pada sudut 90 darjah sudut tegak. Okey. Yang ini ialah satu Sata Cartes. Sata Cartes terdiri daripada paksi mengufuk dan paksi mencancang. Okey, di sini ada lagi satu nota sikit lagi. Paksi X. Paksi X yang mana satu? Paksi X ialah paksi yang mengufuk. Nampak ni, mengufuk ialah paksi X. Dan kita ada paksi Y. Paksi Y, paksi yang mencancang. Okey, ni paksi Y yang mencancang. Dan kita ada apa? Asalan. Asalan ialah apa? Asalan ialah titik persilangan paksi mengufuk dan paksi mencancang. So asalan ialah titik persilangan lah paksi X dan paksi Y. Okey, dan koordinat bagi asalan ialah sifar-sifar. Okey, asalan atau bahasa Inggerisnya origin. Okey, origin. Bahasa Inggerisnya origin. Asalan. Okey, asalan ialah titik persilangan lah paksi X dan paksi Y. Okay. Dan apa lagi nota-notanya? Okey, so dalam bab ini kita akan belajar dua perkara. Dua subtopik. Dua objektif. Yang kamu mesti capai lah. Satunya ialah jarak di antara dua titik. Jarak di antara dua titik dan satu lagi titik tengah. Hari ini kita akan fokuskan pada jarak di antara dua titik. Dan apakah itu jarak di antara dua titik? Okey, jarak di antara dua titik ialah ukuran jauh atau ruang di antara dua titik. Okey, jarak. So contoh Okey, kita lihat contoh. Okey, so ini contoh dia. Okey, contoh nombor 1. Okey, soalannya, tentukan jarak di antara dua titik pada Sata Cartes berikut. Okey, menentukan jarak. Menentukan jarak. Contohnya, kita boleh guna apa? Google Map. Google Map. Google Map untuk apa? Kita boleh cari jarak. Jarak antara Johor Bahru. Johor Bahru dan Kuala Lumpur contohnya. Okey, Kuala Lumpur.
Ni contoh jarak antara dua titik. Okey, antara Johor Bahru dan Kuala Lumpur. Jaraknya ialah 331 kilometer. Itu ialah jarak antara Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Okey. Hari ini kita nak belajar jarak antara dua titik pada Satah Kates. Okey. So contoh nombor 1. A. Kita nak tentukan jarak antara titik A dan titik B. Kita nak tahu apa? Kita nak tahu panjang lah. Panjang garis lurus AB lah sebenarnya. Kita nak tahu panjang garis lurus AB. So macam mana dapatkan panjang garis lurus AB? So biasa kalau nak jawab soalan ni, A. Kita nak panjang AB. So kita tulis AB. AB maksudnya apa? AB maksudnya jarak AB. AB kita tulis maksudnya jarak AB. So AB sama dengan. Kita kira A ke B berapa petak? Kita kira. Kita boleh buat apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 petak. A ke B ada 6 petak. Ada 6 petak. Dan kamu kena tahulah satu petak tu mewakili berapa. So macam mana nak tahu nilai bagi satu petak? So awak mesti tengok pada paksi Y ni lah. Dan cara yang paling senang ialah kita lihat daripada asalan, origin. So kita lihat daripada origin. Satu petak mewakili berapa? Satu petak mewakili berapa? Berapa? Satu petak mewakili berapa nilai dia? Satu petak pada paksi Y? Satu petak mewakili satu. Satu petak mewakili satu. So, sini ada 6 petak. Ada 6 petak. So, 6 darab dengan 1. So, jarak AB ialah 6 unit. Unit lah. Unit bagi jarak bagi sistem koordinat ialah unit. Itu saja untuk mendapatkan jarak. Kita try lagi satu kalau ada yang tak faham. Nak dapatkan jarak antara dua titik. Titik P dan titik Q. So nak tahu jaraknya. PQ. PQ saya tulis maksudnya jarak P dan Q. Boleh faham PQ maksudnya jarak P ke Q. Ataupun panjang PQ lah. Panjang PQ. So macam mana nak kira? Kita kira lah antara P dan Q ada berapa petak. So kita kira 1 petak, 2 petak, 3 petak, 4 petak, 5 petak, 6 petak. Macam katak melompat. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 petak. Dan nak tahu jarak antara dan nak tahu nilai untuk satu kotak, satu petak. Nilai untuk satu petak. Nilai untuk satu 5. petak. 5. Kenapa 5? Bukan 1, bukan 2. Kita tengok mana? Kita tengok pada paksi X ke kita lihat pada paksi Y? X. Kita lihat pada paksi X. Kita lihat satu petak berapa? Nak senang kita lihat daripada asalan lah. Kita lihat daripada asalan, kita tahu bahawa satu petak pada paksi X mewakili 5 unit. 5 unit. So darab dengan 5. Sebab satu petak mewakili 5. Satu petak mewakili 5. So ada 6 darab 5 lah. Macam ada yang baru nak masuk. Ada mesej 1. Ada yang telah jawab tadi So kalau boleh guna mic lah sebab saya
saya buka apa ni, Jamboard lah, saya guna Jamboard, saya tak nampak awak punya message. So kalau boleh guna mark sajalah. Okay, so PQ, okay, 6/5. So 6/5 berapa? 30. 30 lah, 30. Dan unit lah. Okay, itu saja untuk menentukan jarak di antara dua titik daripada Sata Kates. Daripada Sata Kates. Apa ni? Sata Kates. Sata Kates itu apa? Sata Kates terbentuk daripada paksi X dan paksi Y. Titik persilangannya ialah asalan, origin. Okay? Okay, so kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, masih lagi contoh yang pertama. Okay, kita lihat contoh yang pertama lagi, soalan C. Okay, soalan C. Sekali lagi ya, tentukan jarak. Okay, jarak antara dua titik pada Sata Kates berikut. So nak tahu jarak, sebenarnya kita nak tahu panjang DE. Panjang DE berapa? Panjang DE berapa? Saiz DE. Berapa saiz DE? Berapa jarak DE? Berapa panjang DE? Okay, garis lurus DE inilah. Okay, so sama dengan. Okay, kita lihat, kita kira. DE. Berapa petak? 1, 2, 3, 4. So, 4 petak. Satu petak mewakili berapa? 10. 10. Lihat paksi X ke paksi Y? X. Kita lihat paksi X lah. Kita lihat, senang kita lihat daripada asalan lah. Satu petak mewakili 10 unit. Okay, so darah dengan 10. Satu petak mewakili 10. So ada 4 kali 10. So 40 unit lah. So maknanya panjang DE ialah 40 unit. Okay, itu saja. Okay, bagi soalan yang diberikan Sata Kates. Kita try lagi satu sebelum saya bagi awak latihan. Okay, so sekarang soalan D, kita nak dapatkan jarak antara titik FG. So jarak kita tulis FG. FG mewakili jarak F ke G. FG. Okay, atau GF pun boleh. Kita tulis GF pun boleh, tak ada masalah. Yang atas, tadi saya tulis DE ya. Kalau saya tulis ED pun boleh. So, tulis sama ada FG atau GF. Okay, so sama dengan kita kira FG berapa petak. So, 1, 2, 3, 4. So, ada 4 petak. Dan kita nak tahu, satu petak mewakili berapa? 2. 2. Lihat paksi X ke paksi Y? Paksi Y. Kita lihat paksi Y. Nak senang kita lihat daripada asalan. Okay, so satu petak mewakili 2 unit. Okay, so jarak dengan 2. So jawapannya 8. 8 unit. Unit ialah dia punya unit lah. Contohnya apa? Kalau tadi ni unitnya kilometer. Okay, unit kilometer. Untuk koordinat unitnya ialah unit. Tak payah hafal pun. Okay, so ini latihan. Okay, so kalau awak sempat salin, awak salin sekarang. Kalau tak sempat salin, awak salin kemudian. Kita jawab dulu. Okay, yang penting awak faham sekarang. Okay, nanti saya akan kongsikanlah nota ini untuk awak salin dalam buku latihan. Okay, so soalannya, okay, A. Nyatakan jarak di antara dua titik pada Sata Kates yang berikut. So ingatlah Sata Kates itu apa? Sata Kates ialah inilah terbentuk daripada paksi X dan paksi Y. Okay, dan dia punya titik persilangannya dinamakan sebagai apa? Titik persilangan paksi X dan paksi Y dinamakan sebagai apa? CD. No, titik persilangan. Titik persilangan paksi X dan paksi Y dinamakan sebagai titik persilangan. Sorry? Asalan.
Asalan, origin lah. Okey. Inilah. Ni asalan. Titik O ni. Okey. Titik O ni ialah titik persilangan. Intersection. Okey. Bersilang. Paksi X dan paksi Y bersilang di mana? Bersilang di O, origin. Ataupun asalan. Okey. So, kena tahulah nama-nama dia lah. Okey. Dan, okey. So, kita nak dapatkan jarak CD. Nak dapatkan jarak CD. Jarak antara dua titik. Dua titik di sini ialah titik C dan D. So, kita tulis apa? CD je lah. Soalannya nak jarak antara dua titik. So, di sini dua titiknya ialah C dan D. So, tulis CD lah. Bukan CD yang untuk mainkan lagu tu lah. CD ya. VCD bukan lah. Okey. Tolong pastikan ada ikut masa lah. Okey, so CD. Berapa petak? 4. Okey, 4. Okey, darab. Satu petak mewakili. Satu kan? Satu. So, darab dengan satu. So, jawapannya? 4. 4 unit. Boleh? Ada soalan setakat ini? Tak ada. Tak ada. Okey, kita teruskan. Okey, soalan B. Kalau sempat salin, salin. Kalau tak sempat salin, nanti salin lah. Okey, sekarang awak faham dulu. Okey, faham dulu. Okey, B. Okey, masih lagi sama lah. Okey, cari jarak antara dua titik. So, titik apa sekarang? EF. So kita tulis EF. Okey, kita tulis EF. EF maksudnya jarak EF ataupun panjang EF. Okey. So, E ke F berapa petak? Berapa? 9. 9. Darab dengan satu petak berapa? 5. Okey, satu petak 5. Okey, so berapa? 9 kali 5. 45. 45 unit. Okey, itu saja untuk mencari jarak di antara dua titik pada Sata Kates. Sata Kates. Okey, lagi satu lagi. Okey. Jarak apa sekarang? G ke H? G ke H. Okey, kita tulis GH. Tak payah tulis G ke H. Tulis GH sahaja. Tulis GH atau HG. Tu je. Bukan IG. IG Instagram. Bukan lah. GH. GH mewakili jarak G ke H. Ataupun panjang garisan GH. Okay. So, kita tulis GH. GH atau HG. Okay, berapa? GH berapa petak? 7. 7. 7. Darab. Satu petak mewakili 2. 10. 10. 10 lah. Okay, kita lihat daripada asalan lah. Okay, pada paksi Y ni lah. Okay, satu petak 10 unit. So, 10. So, jawapannya? 70. 70 unit. Okay, so jarak GH ni 70 unit lah. 70 unit. Okay, next. Okay, sekarang kita nak guna rumus pula. Tadi kita hitung berdasarkan Sata Kates. Gambar raja. Okay, gambar raja. Sekarang kita nak menggunakan rumus. Okay, so ada rumus yang kita boleh guna. Okay, so tak susah lah. Cuma perlu ingat sahaja. Okay, so rumus ni apa? Okay, jarak dapat ditentukan sekiranya, okay, ada dua situasi ya. Ada dua situasi. Okay, yang pertama, dua titik mempunyai koordinat Y yang sama. Mempunyai dua koordinat Y yang sama. Contohnya, kita ada, okay, ini ya, Sata Kates ada paksi X dan paksi Y dan O ialah asalan. Asalan. Asalan maksudnya apa? Apa maksud asalan atau origin? Titik persilangan.
Ya, titik persilangan. Titik persilangan paksi X dan paksi Y dinamakan sebagai hasalan. So kita ada dua titik lah macam biasa. Kita diberikan dua titik. Dan perhatikan titik A dan B mempunyai koordinat Y yang sama. Mempunyai koordinat Y yang sama. Sebab apa dia mempunyai koordinat Y yang sama? Sebab dia berada pada, sebab dia adalah satu garis melintang, mengufuk. So nilai Y-nya mestilah sama. Dia AB ialah satu garis mengufuk. So dia punya nilai ataupun koordinat Y adalah sama. So koordinat Y sama. Koordinat Y adalah sama. So bila koordinat Y sama, jaraknya ialah kita gunakan X yang keluar. X2 maksudnya X yang keluar tolak dengan X yang pertama. Ataupun gunakan X besar tolak X kecil. Ini situasi yang pertama. Saya ulang lagi sekali. Ada dua titik. Dan titik Y-nya sama. Koordinat Y-nya sama. Ada dua titik. Koordinat Y-nya sama. Koordinat Y-nya sama. So nak tentukan jarak, kita gunakan X besar tolak dengan X kecil. Ini situasi yang pertama. Sekarang kita lihat situasi yang kedua. Dua titik mempunyai koordinat X yang sama. Kita lihatlah yang ni, yang kedua ni, CD. CD berada pada garis mencancang. CD merupakan garis mencancang. Garis mencancang, koordinat X mestilah sama. Dia mencancang. So, koordinat X mestilah sama. Koordinat X sama. So, jaraknya adalah Y yang besar tolak dengan Y yang kecil. Y besar tolak Y kecil. Nah, ini jarak. Jarak bagi dua titik yang mempunyai koordinat X yang sama. Kita lihat contoh. Kita lihat contoh. So kena ingat dua konsep ini. Kalau koordinat Y sama, jaraknya ialah saya tertutup dia punya rumus. Sebab dia ada rumus So kalau koordinat Y sama, jaraknya ialah X besar tolak X kecil. Kalau koordinat X sama, kita gunakan Y besar tolak Y kecil. So ini rumus dia. Kita lihat contoh yang kedua. Hitung jarak di antara pasangan titik berikut. So ada dua titik Ada dua titik. Andai katalah saya namakan titik yang pertama titik A. Titik yang kedua saya namakan titik B. So jarak AB sama dengan ini dia tak ada sata kates So kita tak boleh nak hitung petak Kita hanya boleh guna rumus sahaja. Perhatikan. Titik A dan titik B mempunyai koordinat Y yang sama. Mempunyai koordinat Y yang sama. Sebelum itu, awak ingat lagi tak awak pernah belajar dulu? Apakah koordinat G? Siapa tahu? Koordinat G. Apa koordinat G? Dia start dengan bracket. Lepas tu, nak isi apa? Koordinat G? Sekali lagi. Apakah koordinat G? $640. Yes, 640. Kita baca nilai paksi X. Ni kan? Nilai paksi X dan nilai paksi Y. Kita baca macam ni. Paksi X nilainya 6.
paksi Y nilainya 40. So koordinatnya 6, 40. X lepas tu Y. Kan? X lepas tu Y. Okey, lagi satu. H koordinatnya koordinat H 6 6 negative negative 30. 6 negative 30. So koordinat X-nya 6. Koordinat Y-nya negatif 30. Okey, kita try lagi. Benda ini awak mesti tahu. Okey, apa koordinat E? Apa koordinat E? 6 negative 15. 6 negative 15. Baca X dulu ke Y dulu? X dulu. X dulu. So X baca negative bawah. 15. Negative 15, koma. 6. Okey, jangan terbalik ya. Dia mesti baca bawah. Lepas tu baru atas. Bawah, atas. Okey, baca paksi X, lepas tu paksi Y. Apa koordinat F? over 6. 30,6. Bukan over. Ini bukan pecahan. Ini koordinat. Koordinat. Okey? Dia bentuknya macam ni. Bracket, lepas tu koordinat X, koordinat Y. Cross bracket. Ini ialah bentuk lah. Bentuk untuk menulis koordinat. Okey? Awak dah belajar ni sekolah rendah. Okey, lagi. Kena pastikan awak semua tahu. Okey, apa koordinat untuk C? C, koordinat. Zero, 20. 0, 20. C, C here. 10. 10. Sifar. Sini sifar kan? Sifar. Okay. X sifar. Y-nya 10. Okay. 20 sini atas. Sini 20. So ini C 0, 10. Okay. D. Koordinat D. Empat, 10. 4,10. Boleh? 4,10. Lepas tu bracket. Mesti ya. Ini memang dia punya format lah. Bentuk lah. Okay. Ketika kita menulis koordinat. Okay. Lagi. Kita tengok lagi. Okay. D. Apakah koordinat D? Cepat. Koordinat D. Negative 20, negative 2. Negative 20, negative 2. Okey. Kan? Sini kan? X negative 20, Y negative 2. Okey, koordinat E. 20, negative 2. 20, negative 2. So X-nya 20, Y-nya negative 2. Okey, so kita lihat yang D pula. F. Koordinatnya apa? F. 12,8. Ya, 12,8. 12,8. Baca bawah dulu lepas tu baru atas. So X-nya 12, Y-nya 8. Okey, apa koordinat G? 12,0. 12,0. Okey, so X-nya 12. Manakala Y-nya sifar. Okey, sebab nilai kat sini Y-nya sifar. Okey, kita teruskan lagi. Pastikan awak tahu untuk menulis koordinat. Okey. Okey, A, koordinatnya apa? 0,4. Negative 1,4. Negative 1,4.
Kan sini X kan, negatif 1 sini. Lihat pada X, negatif 1. Okey, lepas tu B. Negative 1, negative 2. Negatif 1, negatif 2. Okey, sudah makin mahir lah. Okey, kita lihat. Okey, P. Negative 15 to 4. Okay. So P negatif 15 negatif 15. Lepas tu Y-nya 4. Okay, Q 15,1. 4. 15 4. Okay. So pastikan kamu tahulah sekarang awak dah belajar dua perkara. Satu test, yang dua menulis koordinat. Koordinat bagi satu titik pada satang kates. Sebenarnya itu awak dah belajar koordinat. Okay, so kita balik semula kepada ini. Kenapa saya awak tahu tulis koordinat? Sebab dalam soalan ini kita ada koordinat X dan koordinat Y. Kita ada koordinat X dan koordinat Y. So dua apa? Dua mewakili apa? Dua mewakili Paksi X. Bukan paksi X. Dua mewakili ini kan koordinat kan? Ini bentuk koordinat kan? Betul tak? Ini bentuk koordinat kan? Yes. So kita ada koordinat X dan koordinat Y. So yang dua depan sini ialah koordinat X. Negatif 3 ialah koordinat Y. Okey, ini titik A ya. Okey, kita lihat titik B. 4 tu ialah koordinat X. 4 ialah koordinat X. Negatif 3 ialah koordinat Y. So kena fahamlah apa benda ini. Itu penting lah. Jangan tak tahu apa benda ni kan. 2 negatif 3 apa benda. Ini ialah koordinat. Okay, koordinat X dan koordinat Y. Okay, so kalau kita lihatlah dalam soalan A, koordinat Y-nya adalah sama. Okay, koordinat Y-nya ialah sama, negatif 3. Negatif 3. Okay, so kalau koordinat Y sama, nak cari jarak, kita gunakan X tolak dengan X. Okay, gunakan X besar tolak X kecil. So, 2 dengan 4, mana satu besar? Mana satu kecil? 4 besar. 2 kecil. So, nak cari jarak, kita gunakan 4 tolak 2 je lah. So, dapatlah jawapannya, jaraknya 2 unit. Itu sahaja. Okay? Itu sahaja. Kalau Y sama, guna X besar tolak X kecil. Kalau X sama, guna Y besar tolak Y kecil. Okay, kita try lagi satu. Okay, B. Okay, macam biasalah. Ada dua titik ya. Okay, saya namakan titik yang pertama C. Titik yang kedua D. Okay, sifar ni apa? Sifar mewakili apa? Koordinat X. Koordinat X. Yang satu ni? Y. Y kan. You kena tahulah apa benda ni ya. Kalau tak tahu memang you tak tahu apa benda ni lah. So kena faham Okey, lepas tu kita lihat pada titik D. Sifar ni mewakili apa? X. X. Negatif 2 mewakili apa? Y. Apa koordinat yang sama? X. X. So kita boleh potong lah, kita boleh abaikan lah maksudnya di sini. Kita boleh abaikan. Okey, so kita nak dapatkan CD yang besar tolak kecil. 1 dengan negatif 2. Salah tu. 1 yang besar, contohlah awak ini sebab ini ini garis nombor kan. Garis nombor. So contoh ini kosong Kosong Lepas tu kita ada 1, 2 kan, contohlah kan. Lepas tu sebelah kiri negatif 1, negatif 2 kan. Garis nombor kan. So antara negatif 2
dengan 1, yang besarnya siapa? 1. 1 kan? Okay. So jangan tertipu. Ingat negatif 2 besar. Rupa-rupanya yang besar ialah 1. Okay. So guna yang besar tolak yang kecil. So 1 tolak negatif 2. Lebih baik kita letak 1 kurungan untuk asingkan. Okay. So letak kurungan dah sini. So 1 tolak negatif 2 berapa? 3. 1 tolak negatif 2 dapat 3. Sebab negatif positif kan. So sini dapat 1 tambah 2 lah. So dapat 3 lah. Tapi kalau nak tekan kalkulator pun tidak ada masalah. Okay. So setakat ni ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, okey, kita cuba jawab soalan ni. Kalau sempat salin, salin. Kalau tak sempat salin, okey, kita buat okey, kita faham dulu faham dulu ataupun awak sediakan satu test pack ke untuk contohin dulu. Okey, so kena ingatlah. Okey, ingat apa? Rumus. 2 titik yang mempunyai koordinat y yang sama, jaraknya ialah x besar tolak x kecil. Kalau koordinat x yang sama, jaraknya y besar tolak y kecil. So kena ingatlah sedikit Okey, so soalan A. Soalan A. Okey, saya namakanlah. Okey, titik yang pertama dengan titik yang kedua. Senang kita nak explain lah. Okey, so saya namakan yang titik pertama ini titik A. Titik yang kedua titik B. Okey. So tahu tak 1 ni apa? Paksi X. Bukan paksi, dia bukan paksi. Dia apa? Koordinat. Koordinat. Kalau paksi garisan. Kalau paksi garisan dia bukan paksi, dia koordinat. Koordinat X, koordinat Y. Okay, so ini bentuknya lah untuk menulis kedudukan. Koordinat ini sebenarnya dia nak menentukan satu kedudukan. Satu kedudukan secara tepat. Kita boleh menentukan satu kedudukan dengan tepat dengan menggunakan sistem koordinat. Sistem koordinat. Okay, so 1 ini X. 3 ialah Koordinat Y. Y. Okay, ini titik A Okay, kita lihat titik B pula. 1 ini ialah Y. X. X. 7 ialah Y. Y kan. Okay, so dapatkan jarak AB. So X sama kan? X sama so kita boleh potong lah. Abaikan yang sama dan apa tolak apa? 7 tolak 3. 7 tolak 3. Yang besar tolak kecil. Kenapa mesti besar tolak kecil? Sebab kalau awak guna kecil tolak besar, nanti jawapan awak ada negatif. Dan jarak tak ada negatif. Okey? Mesti guna besar tolak kecil. Kenapa? Sebab kalau awak guna kecil tolak besar, nanti jarak awak, nilai awak negatif. Dan jarak tak ada negatif. Jawapan untuk jarak tak ada negatif. Dia mesti positif. Okey? So jawapannya apa? 7 tolak 3. 7 tolak 3 berapa? 4. 4. Okey, 4. Okey, kita tuliskan. Okey, so sekali lagi saya namakan soalan B, titik yang pertama C, titik yang kedua D. Ada 2 titik di sini. Okey? So apa yang sama sekarang? Titik C dengan D. Kosong. X. Kosong. Koordinat X kita boleh potong lah. So CD sama dengan 9 tolak 9. 9 tolak 9. sorry? Negatif 9. 9 tolak negatif 9.
Okey, 9 tolak negatif 9. Kita letaklah kurungan sikit ya untuk asingkanlah tolak dengan negatif. Okey, so negatif jadi positif. So 9 tambah 9 18. 18. Okey, so jarak. Okey, lupa nak tulis unit. Unit. Unit ialah unit untuk unit lah. Okey. So, C ya. Okey, saya labelkanlah. So, ini ialah E, kita E, ni F. Apa yang sama? Negatif 2. Negatif 2. So, kita boleh potong lah. Abaikan lah. Koordinat Y-nya sama, kita boleh abaikan. Jarak EF, 5 tolak negatif 2. 5 tolak negatif 2. 5 tolak negatif 2. Kalau tulis 5 tolak 2 salah. 5 tolak negatif 2. Okey, so letak kurungan. Okey, negatif, positif 7. Okey, dan soalan D. Okey, saya labelkan lah. G, H. Labelkan senang sikit, kita nak terangkan. Apa yang sama? Koordinat G dengan H. 4. Apa yang sama? Nombor 4. 4. 4 ni sebenarnya ialah dia punya koordinat Y ya. Koordinat Y. So koordinat Y sama, kita boleh abaikan lah. Okay, so apa yang kita tolak? 7 tolak 8. 8 tolak 7. 8 tolak 7. Guna besar tolak yang kecil. Kalau awak guna 7 tolak 8, okay, awak guna 7 tolak 8, okay, 7 tolak 8, 7 tolak 8, nanti jawapan awak ada negatif. Okay, nanti ada negatif. Untuk jarak, jawapannya mesti positif. Okay, mana ada jarak yang negatif kan? Mesti positif. Okay, so 1 unit. Okay, so ini ialah rumus lah yang kamu perlu ingat. Okay, jika diberikan 2 titik. Okay, dan soalannya untuk mencari jarak. Okay, kalau ada koordinat X yang sama, guna Y tolak Y. Kalau koordinat X yang sama, guna Y tolak Y. Okay, so kena ingat rumus lah. Okay, so soalan yang seterusnya. Contoh nombor 3. Okay, contoh nombor 3. Okey. Raja menunjukkan jarak di antara 2 titik A dan B. Okey. Lengkapkan koordinat A dan B. Okey. So soalannya ialah kita diberikan titik A, B dan C. Dan jarak mencancang nampak tak jarak mencancang? Jarak mencancang tu yang mana satu Jarak mencancang tu yang mana satu? C ke B. Sorry? Jarak mencancang yang mana satu? Okey, atau apa saya tulis Okey, AC. Apa maksud AC? Ngufuk. Jarak mengufuk betul tak? Jarak AC betul tak? Sorry. AC mengufuk ke mencancang? Mencancang, vertical. AC mencancang. Okey, mencancang. So AC, apakah jarak AC? 5 unit. Okey, 5 unit. AC jaraknya 5 unit. Okey tak yang ni? Setakat ni okey. Jarak AC 5 unit. Daripada gambar raja ini, AC jaraknya 5 unit. Boleh faham? Tak boleh. Okey. Apa 5 unit ni apa? 5 unit tu apa? 5 unit. Apa maksud 5 unit?
5 unit maksudnya jarak lah. Kan? Kita tadi ada buat kan? Jarak 4 unit AB 4 unit. Jarak CD 18 unit. Jarak EF 7 unit. Jarak GF 1 unit. So unit di sini bermaksud jarak. Okay? Contohnya 5 cm. 5 kilometer. Itu ialah jarak. Okay? 5 unit bermaksud jaraknya ialah 5 unit. So betul tak saya tulis kat sini? AC sama dengan 5 unit. Betul tak? AC sama dengan 5 unit. Betul. Betul kan? So BC? BC berapa unit? 4 unit. 4 unit ya. Yang ni okey ya. Setakat ini okey ya. Ini saya baru tulis saja. Dia punya jarak saja. Belum kira lagi ya. Belum kira lagi. Saya just ambil saja nilai daripada gambar raja dia berikan. Okay, so boleh faham ini ya. AC 5 unit, jarak AC 5 unit, jarak BC 4 unit. Okay, belajar. Macam mana saya nak dapatkan jarak AC? Dia punya X sama kan? X sama kan? X sama, apa tolak apa? X sama, jaraknya Y besar tolak Y kecil, betul? Betul. Betul tak? Kalau X kod X ini satu ni apa? X satu ni apa? Koordinat X. Ini koordinat X kan. Lepas tu ini koordinat Y lah. Yang bawah ni satu ni ialah koordinat yang bawah ni koordinat C, titik C, titik C. Satu ni mewakili apa? Satu ni mewakili apa? Satu ni apa ni satu? Koordinat X. Koordinat X kan? Koordinat X. Satu ni ialah koordinat X. 3 ialah koordinat Y. Y. So, koordinat X sama kan? Kita boleh potong kan? So, jaraknya ialah Y. Lepas tu, macam mana dapatkan jarak AC menggunakan rumus? Y tolak Y. Y tolak Y. Oh, betul. Tapi nilainya di sini apa? Y ni apa? Y tolak dengan 3. Kan? Y tolak Y kan? Y atas ialah Y. Y bawah ialah 3. Boleh. Kita gunakan nilai yang diberikan. Ini formula lah. Ini rumus. Tapi sekarang kita nak kira, kita gunakan dia punya nilai lah. Okay, so Y atas ialah Y. Y yang bawah ialah 3. Boleh faham tak? Boleh. Okay, so sama dengan berapa? 5 unit kan? So sama dengan 5 kan? Betul tak? Ini boleh faham tak ayat yang kedua ni? Yang warna merah ni boleh faham tak? Boleh. Okay ya. So macam mana nak selesaikan persamaan ini? Macam mana nak selesaikan persamaan Y tolak 3 sama dengan 5? 5 tambah 3. Kita bawa negatif 3, bawa pindah ke sebelah kanan. So tolak 3, tukar tempat, tukar tanda. So kita dapat Y sama dengan 5 tambah 3. So kita dapat Y sama dengan 8. Tu je. Okay. So koordinat A, sebab dia nak apa? Koordinat A dan koordinat B. So A koordinatnya 1,8. 8. 8. Okay. So sekarang kita nak selesaikan yang ni pula. BC sama dengan 4 unit. So BC
BC 4 unit ya. Macam mana nak dapatkan jarak BC? So, satu apa? Satu mewakili X. X. 3 mewakili Y. Y. X. X lah kan, tak payah nak. Okey, 3 Y. Y. So, Y sama kan? Boleh potong. So, jaraknya apa tolak apa? X tolak Y. X tolak X. X tolak X kan? Y. X tolak X kan? So, X yang besar ialah X. Ni kan? X yang kecil. X yang Satu. kecil. X tolak 1 equals to 4. Okay ah. So, gunakan X yang besar, yang ni. Ini. Besar ni. Tolak dengan yang ini. Boleh? Belajar. Okey tak yang ni? Boleh. Boleh ya? Okey, macam mana nak selesaikan X tolak 1 sama dengan 4? 4 tambah 1. So, kita pindahlah tolak 1 bawa ke sebelah kanan. Okey, tukar tempat, tukar tanda. So, X sama dengan 4 tambah 1. So, X sama dengan 5. Okey, dan koordinat B ialah koordinat B ialah 5,3. 5,3. Kan kita dapat X kan, kita dapat kira X sama dengan 5. So kita gantikan sajalah. Kita gantikan saja dalam rumus. So kita dapatlah koordinat B 5, 3. Okey, sekarang inilah cabaran untuk awak. Okey, so diberi jarak mengufuk 4 unit, jarak mengufuk 4 unit, jarak mencancang 3 unit bagi 2 titik A dan B. Hitung nilai A dan B. Okey, so mengufuk. Mengufuk. So kena fahamlah apa itu mengufuk. Okey, mengufuk kalau yang ni X ni mengufuk. X ni mengufuk. Mencancang ialah Y. Okey, so dia kata jarak mengufuk ialah 4 unit. Dan jarak mencancang 3 unit. You kena faham soalan sajalah. Okey, jarak mengufuk 4 unit, jarak mencancang 3 unit. Okey, dan saya nak tambahlah satu titik kat sini ya. Titik C lah saya namakan. Titik C. Okey, saya namakan titik C di sini. Okey, boleh tak beritahu saya koordinat bagi titik C? Sini berapa sini? X-nya berapa? -1. Yes, very good. Bagus. -1. Sebab dia garis mencancang kan? Mencancang. Sini -1 kan? -1 kan? B -1. So mesti bawah ni pun -1 kan? Logik tak? Logik tak belajar? Kita ambil nilai daripada koordinat titik B. Sebab di sini dia kata apa? B -1. B ialah -1 ialah koordinat X. So bawah sini -1 kan? Logik tak? Okey. So -1 Okey. C, koordinat Y-nya apa? C, koordinat Y-nya apa? 0. 0 kosong. Sebab dia berada di sini kan? Kosong. Dia
garis mengufuk. Garis mengufuk kan? Garis mengufuk. So, apa yang saya nak tulis di sini ialah BC jarak mencancang. Jarak mencancang berapa? 3 kan? 3 kan? So, macam mana nak dapatkan jarak mencancang? BC. Macam mana nak dapatkan jarak BC? B tolak kosong equals to 3. Okey, B tolak kosong. B tolak kosong equal to 3. Very good. Okey. Nampak tak? Dia punya X sama. X koordinat sama. So, jarak BC kita gunakan Y tolak dengan Y. So, Y yang besar ialah B, yang atas. Tolak Y yang kecil, yang bawah. So, B tolak sifar sama dengan 3. Okey, dan macam mana dapatkan B? Macam mana nak selesaikan persamaan ini? Bawa negatif sifar ke sebelah kanan. B sama dengan 3. 3 tambah kosong kan? So 3 tambah kosong sama dengan 3 kan? Betul? Betul. So dapat Betul. A sama dengan 3 lah. Okey. So macam mana pula nak cari A? Macam mana pula nak cari A? A tolak negative 1 equals to 4. Okey. So, sekarang kita ada saya cuba padam sedikit. Negatif 1 so kita tulis dulu. Saya tulis dulu AC sama dengan AC, jarak AC berapa? Jarak AC 4. Macam mana saya nak dapatkan jarak AC? Nampak tak dia punya koordinat Y sama? So kita gunakan X tolak dengan X. Okey tak? X tolak dengan X. So, A, lepas tu, tolak, lepas tu, tolak dengan Negative 1. negatif 1. So, sama dengan 4. Negatif jadi Positif. positif. So, kita dapat A tambah 1 sama dengan 4. So, nak cari A macam mana? 4 tolak 1. 4 tolak 1. So, 4 tolak 1 sama dengan 3. 3. Itu saja. Okey, kita try lagi sekali. Mungkin awak tak apa-apa jelas. Okey, mungkin saya punya lukisan tu tak berapa cantik. Okey, saya buat lagi satu. Okey, lagi satu C . Okey, diberikan masih lagi diberikan jarak mengufuk 4. Jarak mengufuk, so kita buatlah. Jarak mengufuk. Ni mengufuk 4. Jarak mencancang. Jarak 3. 3 mencancang.
3. So, you kena faham apa yang saya lukis di sini. Saya lukis apa? Saya lukis jarak mengufuk 4 unit. Jarak mencancang 3 unit. Ini okey tak sekarang? Yang ni okey tak? Jarak mencancang, jarak mengufuk. Okey tak yang ni? Belum lagi kira lagi kan? Ini just kena faham dulu. Mencancang yang mana, mengufuk yang mana. Yang ni boleh faham. Boleh faham tak yang ni? Boleh. Boleh ini okey jarak mengufuk 4. Mengufuk 4. Mengufuk. Jarak mencancang 3. Okey Okey, cuma saya nak tambahlah satu titik di sini. Titik di sini saya namakan C. Apakah koordinat untuk C? Bila dia 2, negative 1. 2, 2 sebab dia mencancang mencancang so di sini nilainya 2 mencancang so di sini x-nya 2. Mesti fahamlah yang ni. Di sini x-nya 2. So x 2. Lepas tu di sini y-nya berapa? Negatif 1. Negatif 1. So yang ni kena faham dulu. Okey. Lepas tu BC. BC sama dengan apa? BC maksudnya apa BC? Bahasa Cina. 3. 3 unit BC maksudnya jarak, betul tak? Okey. So BC 3 unit. So BC, jarak BC. Apa yang sama BC? 2. 2 kan? So macam mana kalau x koordinat sama, jaraknya? Macam mana kalau dia punya x sama, nak cari jarak? B tolak negative 1 equals to 3. B, y tolak y. Y besar tolak y kecil. So B tolak negatif 1 sama dengan 3. Negatif jadi? Positif. So B tambah 1 sama dengan 3. So B sama dengan? 3 tolak 1. 3 tolak 1. So B sama dengan? 2. Okey. Sekarang AC berapa? 4. 4 unit Okey, sekarang 4 unit. AC 4 unit. Okey, AC. Koordinat apa yang sama? AC. Koordinat apa yang sama? Sorry? Negatif. Apa yang sama? Koordinat Y. Koordinat Y Koordinat Y sama. Kalau koordinat Y-nya sama, jaraknya macam mana nak cari? X tolak X. X tolak X Okey, so X 2, X-nya ialah A dan 2. Mana yang besar? 2. 2 sebab dia berada di sebelah kanan sebelah kanan. Sebelah kanan lebih besar daripada sebelah kiri So kita tulis 2 tolak A sama dengan 4. So negatif A sama dengan pindah siapa? Macam mana nak selesaikan? Awak ada 2 pilihan lah. Okey, satu, kita pindahkan negatif A ke sebelah kanan. So awak akan dapat 2 sama dengan 4 tambah A. Sebab tukar tempat, tukar tanda. Lepas tu, pindahkan 4 ke sebelah kiri. 4 pindah ke sebelah kiri. So awak dapat apa? 2 tolak 4 sama dengan A. 2 tolak 4 berapa? Negatif 2. Then at the end awak dapatlah A sama dengan negatif
2. Awak dapat negatif 2 sama dengan A. Negatif 2 sama dengan A, tapi biasa kita tulis terbalik lah. A sama dengan negatif 2. Okey, ini salah satu cara je lah. Okey, so saya harap you boleh faham okey, tentang yang ni. Okey, kita lihat. Okey, ni last lah. Saya takut masa tak sempat saya bincang yang ni. Yang ni formula saja. Yang ni pun formula lah, formula. Kena hafal lah formula ini. Okay, untuk mencari jarak. Okay, so kita ada 3 jenis lah soalan. Saya ulang lagi sedikit lah. Kita ada 3 jenis soalan untuk mencari jarak. Okay, satu kita gunakan Sataka test untuk menentukan jarak. Ini situasi yang pertama. Untuk menggunakan Sataka test untuk menentukan jarak. Ini situasi yang pertama. Situasi yang kedua, menggunakan rumus. Rumusnya, kalau koordinat Y sama, guna X tolak X. Kalau koordinat X sama, guna Y tolak Y. Ini yang kedua. Okey, dan akhir sekali, ini rumusnya. Okey, so kena ingatlah 3 jenis. Okey, cara untuk menentukan jarak antara 2 titik. Okey, kita buat slow-slow lah. Okey, soalannya, contoh nombor 4, hitung jarak di antara titik A dan B. So, kita ada titik A dan titik B. Titik A dan B, dia adalah garisan yang condong. So, kita tak boleh nak kira lah dia punya petak. Sebab dia garisan condong. Dia bukan garis mencancang ataupun mengufuk. So, kita perlu menggunakan formula. Okay, mesti gunakan formula. Okey, apakah koordinat A? Apa koordinat A? Apa koordinat A? 1, 1, 17 Apa koordinat B? 5, 1. 5, 1. Okey, bagus. So ini mesti tahu ini mesti tahu. Okey. Lepas tu, okey, kita ada koordinat X, koordinat Y. Koordinat X, koordinat Y. Dan A titik yang pertama. So kita labelkan sebagai X1, Y1. B titik yang kedua. So kita labelkan X2, Y2. Boleh faham ini? Boleh faham tak ini? Boleh. Boleh kita labelkan. A titik yang pertama, X1, Y1. B titik yang kedua, X2, Y2. Okey, sekarang kita mesti hafal lah formula ini. Okey, formulanya ialah jarak jarak antara 2 titik sama dengan punca kuasa 2, X2 tolak X1 kurungan kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kurungan kuasa 2. So, mesti ingat formula ini. Hafal. Okey, so kita tulis AB. AB mewakili apa? Apa maksud AB? Apa maksud AB? AB maksudnya jarak A ke B ataupun panjang garis AB. Boleh faham tak? Boleh faham tak belajar? boleh. Boleh Okey, so sekarang kita nak mencari jarak AB. Tapi AB dia bukan garis mengufuk atau garis mencancang. So, kita terpaksa guna rumus, formula. Formulanya ialah punca kuasa 2, punca kuasa 2 X2 tolak X1. Ini kena buat hati-hatilah, tak boleh silap. Tak boleh silap. Y2 tolak Y1. Ini formula dia. Lepas tu kita masukkan. Ini pun tak boleh silap. Masukkan nilai-nilai. Okey, X2 berapa? X2. 5, Tengok ni dalam soalan ni. Tadi saya label kan. Okay, X1, Y1, X2, Y2. Okay, sekarang kita gantikan. Substitute dalam rumus. X2, 5. Tolak X1, 1, 1. Lepas tu tutup kurungan kuasa 2. Boleh faham tak pelajar? Boleh.
Boleh ya? Okey, tambah. Okey, lepas tu Y2. 1. 1. Tolak Y1. 7. 7. 7. Tutup kurungan. Ini tak boleh salah. Jadi kena buat slow-slow. Sebab ini first time kan. So kena buat slow-slow. Dia punya rumus pun besar. So kena buat dengan slow-slow. Okey, lepas tu kita selesaikan pun kena slow-slow. Kita kena selesaikan yang mana satu? Mana yang kita nak selesaikan dulu? Sebab banyaklah operasi dalam ni. Ada punca kuasa 2, ada kurungan, ada kuasa 2, ada tambah. Mana yang kita nak buat dulu? Mana yang nak buat dulu? Tahu tak buat mas? B tu apa B? Bracket. Bracket. Ada bracket tak di sini? Ada bracket tak di sini? Dalam ni ada bracket? Ada. Ada kan? Apa dalam bracket tu? Apa yang ada dalam bracket? 5 tolak 1 kan? Tolak 1. So kena selesaikan 5 tolak 1 berapa? 5 tolak 1 berapa? 4. 4. Okey. So, 4 kuasa 2. Okey. Nak letak kurungan boleh. Tak nak letak kurungan pun boleh. Sebab dia nombor positif. Boleh? Nak letak kurungan boleh. Tak nak letak kurungan pun boleh. Sebab ini 4 nombor positif. Okey. Tambah. Okey. 1 tolak 7. Ini pelajar biasa buat silap. So, kalau nak selamat. Okey. Kalau tak yakin. Tekan kalkulator. 1 tolak 7 berapa? Siapa yang Negatif pandai? 6. Negatif? 6. Siapa yang pandai? Okay. So, negatif 6. So, tulis di sini. Negatif 6. Kalau negatif 6, mesti letak kurungan. Mesti letak kurungan, pelajar. Mesti letak kurungan. Boleh faham, pelajar? Boleh. Okay. Lepas tu kita buat slow-slow. Jangan laju sangat. Okey, lepas tu kita buat slow-slow. Okey, 4 kuasa 2. Macam mana nak dapatkan 4 kuasa 2? Ataupun 4 kuasa 2 berapa? Siapa yang tahu? 4 kuasa 2 berapa? 16. Bagus. 4 kuasa 2, 16. Kita tulis. Slow-slow. Okey, kita buat satu-satu. Tambah. Yang ni ya. Ada kurungan Pastikan bila awak tekan kalkulator, pastikan tekan kurungan. Tekan kurungan. Kalau tak, nanti jawapan lain. Berapa jawapan dia? Negatif 6 kuasa 2. Berapa jawapan dia? Mesti ada kurungan 36. 36. Okey, so 36. So tambah 36. Okey, so mesti ada kurungan Kenapa? Kalau tengok okey, kalau saya buang kurungan, nanti jawapannya ada negatif. Dia tak mungkin ada negatif. Okey, so jangan buat silapan tolong jangan buat kesilapan. Mesti ada kurungan. Bila awak tekan dalam kalkulator pun pastikan awak masukkan kurungan supaya jawapan awak memberikan jawapan nilai yang positif. Tak mungkin negatif. Tolong ingat mesti positif. Bila you kuasa 2, nilai awak dapat mesti positif. Tolong ingat, bila you kuasa 2 mesti dapat nilai positif. Tolong ingat saya cakap banyak kali sebab saya takut awak lupa. Bila awak kuasa 2 mesti ada nilai positif. Okey, lepas tu buat apa? Kita tambahlah 16 tambah 36. So tambah 16 tambah 36. Dan kita dapat berapa? 52. Okey. So kita dapat sini punca kuasa 2 52. Dan sebab kita nak jarak so kita mesti tahulah jaraknya berapa. So punca kuasa 2 52 sama dengan 7.21. So jawapan akhirnya 7.21 unit. Boleh pelajar? Itulah. Ada panjang kita buat pendek. Dapatlah jawapan dia. AB 7.21. Okey. Saya harap you boleh faham.
Okay, tak apa, kita buat soalan. Okay, so pastikan kamu buat lah. Okay, nak tulis dalam buku latihan, saya rasa tak sempat lah. Kamu boleh conteng dekat test pad ke, nanti saya share nota ini, awak salin nanti. Okay, so sekarang ni kita nak apa? Raja menunjukkan titik K, L, M, N, P, Q pada satu kertas. Hitung jarak di antara titik yang berikut. Okay, so kita nak apa? A, KM. Okay, so kita nak apa? Jarak KM. KM yang ni ya. You tengok, ini bukan garis mencancang ataupun mengufuk. So awak tak boleh nak guna, tak boleh nak kira dia punya petak. Sebab ini garis condong. So awak mesti guna formula atas ni. Okay, so saya tulis sama dengan, okay, formulanya, tulis. Formula tak boleh salah. So tulis banyak kali lah. X2 tolak X1, punca kuasa 2, X2 tolak X1 kuasa 2, tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Mesti hafal formula ini. Okay, so apa koordinat untuk K? Apa koordinat untuk K? Negatif 38. Negatif 38. Apa koordinat untuk M? 21. Bukan 2. Ya. M. 14. 14. Tak boleh silap baca koordinat. Tolong jangan salah baca koordinat. Bila salah, awak buat penat-penat pun salah tau. So tak boleh silap langsung. Matematik ni tak boleh ada kesilapan langsung. Silap sikit saja habis semua. Okay, so tolong pastikan semuanya betul. Okay, so pastikan semua koordinat betul lah. Lepas tu kita labelkan lah. Titik yang pertama X1, Y1. Titik kedua X2, Y2. Boleh pelajar? Boleh tak setakat ini? Boleh. Boleh ya. Okey, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Okey, punca kuasa 2. X2 berapa? 1. 1 tolak X1 Negatif 3. negatif 3. Macam biasalah sebab ada negatif, ada tolak negatif kan. So saya letak kurungan kecil dan di luar sini saya letak kurungan besar. Okey, so ada dua kurungan lah. Satu kurungan kecil, satu kurungan besar. Okey, lepas tu tambah. Okey, Y2 4. 4 tolak Y1 8. 8. Okey, lepas tu kuasa 2. Okey, lepas tu kita selesaikanlah. Okey, perlahan-lahan. Okey, punca kuasa 2. Macam mana nak buat ni? Okey, tadi saya katakan selesaikan bracket. So dalam bracket ini ada apa? 1 tolak negatif 3. 1 tolak negatif 3. Negatif jadi Positif. positif. Maknanya 1 tambah 3 lah. 1 tambah 3 berapa? 4. So 4 kuasa 2. Boleh faham macam mana dapat 4 kuasa 2? Boleh faham? Faham. Faham Okey, tambah 4 tolak 8. Negatif 4. Negatif 4 So 4 tolak 8. 4 tolak 8. Negatif 4. Okey. So negatif 4. Negatif 4. Negatif 4 kena tulis apa? Negatif 4 kena tulis apa? Kuasa 2. Kuasa 2. Kuasa 2. Itu saja. Apa lagi kena letak? Kurungan. Bracket. Mesti ada bracket. Thank you. Mesti ada bracket. Kalau tak, nanti jawapan awak ada negatif. Tak percaya, awak try sendiri. Okay, mesti ada bracket. Okay, lepas tu, tekan kalkulator. 4 kuasa 2 berapa? 16. 16 Okay.
Lepas tu ini pun 16 kan, tekan kalkulator, positif lah. Pastikan ada kurungan. Pastikan ada kurungan. Kalau tak nanti jawapan awak ada negatif. Salah. Jarak tak ada negatif. Pastikan ada kurungan. Supaya nanti awak dapat 16 positif. Okay? So, 16 tambah 16, berapa? 32. Okay. So, punca kuasa 2, 32. 5.6. 65 ke 66? 66. 66 bundangkan. Okay, sebab nombor sebelah kanannya lebih daripada 5. So, 5.66. Bundangkan. 5.66. Boleh faham tak belajar? Boleh. Boleh. Okey, kita try lagi satu. Okey, nanti awak buat ni. Buat latihan. Contoh tak payah buat tak apa. Tapi latihan mesti. Okey. So, sekarang soalan sama. Cuma saya nak apa? Jarak ml. So, ml ini ml. Saya nak panjang ml ni berapa? So, label dulu. M, apa koordinat M? 1,4. Yes, bagus. L, koordinat L? 6,7. Okey. Okey, so labelkan. Titik pertama X1, Y1. Label. Titik pertama X1, Y1. Titik kedua X2, Y2. Boleh? Faham? Lepas tu, formula. Hafal lah. Punca kuasa 2. Okay, X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Ini formula. Okey, lepas tu gantikan. X2 berapa? 6. Okey, 6 minus X1? 1. Okey. Lepas tu kuasa 2 tambah 7. 7 Minus minus 4. Okey, cross bracket. Okey, kita buat lagi slow-slow, steady. Apa yang buat? Kita yang nak gira. Which one first? X. Tak ada X kan? Dah tak ada. X dah tak ada sini. Hanya nombor saja. Next step, mana kita buat dulu? 5 Which kuasa one? 2. Sorry? Mana yang kita buat dulu tadi? Buat mas kan? 6 tolak 1. 6 tolak bracket dulu. So 6 tolak 1 berapa? 5. 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. boleh. Kan dia makin kecil gunakan box mas. Bracket dulu kita selesaikan. 5 kuasa 2 berapa? 25. 25 tambah 9. 9. 5 kuasa 2 maksudnya 5 darab 5 bukan 5 darab 2. 3 kuasa 2 maksudnya 3 darab 3. So, punca kuasa 2, 25 tambah 9 berapa? 34. 34. Okey, dan akhirnya punca kuasa 2, 34. Ni kan? Berapa? 5.83. Jawapannya 5.83. Okey, so saya berhenti di sini. Tapi sebelum itu, pastikan kamu tuliskan kehadiran hari ini. Okey, tolong nanti saya akan share nota lah untuk awak salin. So, isikan kehadiran. Sekali lagi, terima kasih kerana hadir pada hari ini. Okey, kita akan jumpa pada hari Selasa. Okay, so nanti saya share lah PowerPoint ni, nota ni, dan tolong siapkan tolong siapkan. Okey. Okay, ya. Thank you, sir. Thank you, Pravina.